Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Jadi saya, Cikgu Kamarul, akan mengambil alih untuk subjek matematik bagi kelas kamu. Dan pada hari ini, tanpa membuangkan masa, kita akan tengok bab 4. Kita akan tengok bab 4 iaitu tajuk matematik pengguna percukaian. Jadi melalui bab ini kamu akan belajarlah apa yang berkaitan dengan percukaian. Jadi kamu akan belajar mengenai apa yang kaitan dengan percukaian. Jadi ini merupakan summary kepada apa yang kita akan belajar pada bab ini. Jadi kita akan tengoklah jenis-jenis cukai yang ada. Contoh dia cukai pendapatan, cukai jualan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan. Kemudian kita tengok, selepas kita tengok semua jenis-jenis cukai yang ada, kita akan tengok topik kesan pengelakan cukai. Apa yang berlaku kalau kita tak bayar cukai. Kemudian pengiraan melibatkan pelbagai cukai. Jadi kita akan buat kira-kira bagaimana kita nak mengira pelbagai jenis cukai ini. Kemudian ada menyelesaikan masalah dan juga perundangan dan keuangan. Jadi apakah tujuan cukai itu? Apakah tujuan cukai? Jadi sebelum kita tengok apa tujuan cukai, lebih baik kita mengenali apa yang dimaksudkan dengan percukaian terlebih dahulu. Jadi percukaian ini dia merupakan satu proses hasil wang di mana hasil wang tersebut dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Misalnya di dalam sektor pendidikan, kesihatan, keselamatan ataupun kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Jadi semua hasil cukai yang dikutip ini adalah berdasarkan kepada akta-akta yang diluluskan dalam Parlimen. Di sini ada gambar rajah. Jadi nota-nota yang ada di depan skrin kamu ini sebenarnya saya ambil dekat buku teks kamu, jadi kamu boleh rujuk buku teks. Jadi di sini di skrin ini ada gambar rajah ini yang jelas menyatakan apa fungsi ataupun apa definisi cukai ini. Jadi yang pertama, kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat akan membayar cukai. Kita akan bayar cukai. Kemudian cukai yang kita bayar itu akan diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan yang kita pilih. Jadi cukai yang kita bayar tadi diuruskan oleh kerajaan. Kemudian kerajaan akan guna cukai tersebut untuk membangunkan negara kita dengan pelbagai infrastruktur, pelbagai kemudahan di mana kemudahan itu akan membekalkan kemakmuran dan kemakmuran tersebut akan dinikmati oleh rakyat semula. Jadi itu adalah tujuan kita membayar cukai ataupun bagaimana proses cukai itu berlaku, di mana kita selaku rakyat kita akan membayar cukai. Kemudian wang cukai yang kita sudah bayar itu akan diuruskan oleh kerajaan dan kerajaan akan guna wang cukai tersebut untuk membangunkan negara dari segi kemudahan dan infrastruktur, di mana kemudahan dan infrastruktur itu akan memberikan kemakmuran yang boleh kita nikmati sebagai rakyat. Jadi semuanya sudah disimpulkan di dalam gambar rajah ini. Apa yang dimaksudkan dan bagaimana tujuan percukaian tersebut dilaksanakan.
seterusnya, yang ni penting yang ni saya nak highlightkan dekat sini, yang ni penting juga. Okey, jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Jabatan Kastam Diraja, dua agensi ini yang di mana masing-masing bertanggungjawab atas pungutan cukai langsung dan cukai tidak langsung di Malaysia. Manakala kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada perlombongan tanah dan hutan, hasil daripada majlis perbandaran, perolehan daripada pemberian lesen kecuali yang dikutip oleh kerajaan, persekutuan dan sebagainya. Jadi di sini ada 3 agensi yang memainkan peranan dalam mengutip cukai. Yang pertama LHDN, yang kedua Jabatan Kastam Diraja dan yang ketiga adalah kerajaan negeri. Okey, ini tak perlu. Okey, jadi seterusnya adalah tujuan percukaian pula. Kenapa kita perlu apakah tujuan cukai itu dikutip? Jadi tujuan cukai itu dikutip, tujuan percukaian ini ada, kita boleh senaraikan kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah untuk sumber pendapatan kerajaan. Yang ni memang paling utama tujuan percukaian itu dilakukan kerana ini merupakan antara salah satu daripada sumber pendapatan kerajaan. Okey, jadi di dalam sumber pendapatan kerajaan ini, pendapatan ataupun cukai yang dikutip oleh kerajaan ini nanti akan digunakan untuk mentadbir urus negara. Yang kedua pula adalah untuk membiayai projek pembangunan negara. Contoh dia kalau ada kalau contoh dia dekat Sarawak nanti, kalau ada kerajaan ingin membina LRT ataupun monorail. Jadi ini merupakan salah satu daripada pembangunan negara. Jadi duit cukai lah yang akan kita guna untuk membangunkan. Contoh dia tadi yang saya bagi adalah membina LRT dan monorail ini tadi. Itu contoh dia lah. Okey, yang ketiga pula adalah untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Contoh dia sini adalah dekat masyarakat, tak semuanya ada masyarakat yang kaya raya, yang senang. Ada juga masyarakat yang memerlukan bantuan, khususnya pada zaman pandemik COVID-19 ini. Sudah semestinya banyak dari kalangan masyarakat kita yang mengalami masalah kewangan. Jadi dengan cukai pendapatan ini, dengan cukai yang kita bayar ini, yang rakyat bayar ini, merupakan salah satu cara kerajaan untuk memberi bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang amat memerlukan bantuan. Jadi itu contoh dia lah. Okey, yang kedua adalah tujuan percukaian ini dia merupakan alat pelaksanaan polisi kerajaan. Jadi percukaian ini dia kerajaan gunakan sebagai pelaksanaan polisi. Okey, jadi supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contoh dia adalah pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Jadi di sini jelas menyatakan pelepasan cukai ini maksud tak perlu bayar cukai itulah, khususnya dalam rawatan perubatan ibu bapa, dan tujuan dia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Okey, contoh yang kedua pula, cukai keuntungan harta tanah, di mana cukai ini dikenakan kepada mana-mana individu ataupun mana-mana agensi apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan.
Jadi kalau seseorang individu ataupun sesebuah agensi itu dia membuat aktiviti pelaburan hartanah yang sangat keterlaluan, jadi tindakan kerajaan adalah dengan mengenakan cukai keuntungan harta tanah supaya tidak berlaku aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Jadi itu adalah tujuan percukaian yang kedua tadi. Okey, yang ketiga pula adalah untuk kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Jadi cukai juga dikenakan bagi mengawal penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, jadi cukai ini boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Contoh yang paling ketara di dalam tujuan percukaian ini adalah di mana kerajaan selalunya akan mengenakan cukai kepada barang-barang seperti rokok, arak dan perjudian supaya rakyat tidak membelanjakan duit mereka ke arah benda-benda yang tidak berfaedah seperti ini. Jadi itu tujuan kerajaan mengenakan cukai yang tinggi kepada perkhidmatan ataupun barang-barang seperti ini. Okey, yang keempat pula tujuan percukaian ini adalah untuk menstabilkan ekonomi. Okey, jadi pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat keuangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Jadi cukai ini juga digunakan oleh kerajaan untuk menstabilkan ekonomi kita. Okey, jadi di sini tujuan percukaian kamu boleh bahagikan kepada 4 ini. Yang pertama, sumber pendapatan kerajaan. Yang kedua, alat pelaksanaan polisi kerajaan. Yang ketiga, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Yang keempat adalah untuk alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, jadi latihan yang pertama untuk hari ini adalah latih kendiri 4.1A. 4.1A, sekejap 4.1A muka surat 98. Muka surat 98 Jadi kamu perlu nyatakan yang pertama, apakah tujuan percukaian. Tadi saya dah bagi definisi, saya dah bagi bagaimana ataupun kenapa percukaian itu dilakukan. Okey, yang kedua ni pula dia bagi situasi dekat kamu, kemudian kamu nyatakanlah kenapa kerajaan mengenakan cukai keuntungan harta tanah. Tadi baru saja kita bincang kenapa perlu wujud cukai keuntungan harta tanah ini. Jadi rujuk semula apa yang saya terangkan tadi untuk jawapan bagi nombor 2 ini. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Okey, jadi yang pertama kita ada Yang pertama kita ada cukai pendapatan. Okey, ini adalah cukai pendapatan. Ini adalah cukai pendapatan Cukai pendapatan. Okey, jadi cukai pendapatan ini merupakan cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu yang bergaji ataupun sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia.
Okey, jadi cukai ini akan dikenakan kepada mana-mana individu yang mempunyai gaji ataupun mana-mana agensi ataupun syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okey, jadi setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperolehkan keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Kemudian laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebat dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP sama ada melalui borang ataupun secara elektronik, iaitu melalui internet, iaitu Easy Hasil. Jadi ini adalah cukai pendapatan tadi. Okey, jadi di dalam cukai pendapatan ini juga sistem taksiran sendiri digunakan. Pembayar di mana pembayar cukai perlu mentaksir sendiri, menyimpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount yang tertentu. Okey, jadi ini merupakan bagaimana proses sistem taksiran sendiri ini. Ini adalah proses dia. Okey, yang pertama adalah kita dikehendaki untuk mentaksir sendiri, iaitu kita membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Okey, jadi di sini taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Misalnya taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Jadi dia lambat setahun. Jadi kalau tahun 2021 ini taksiran tersebut akan dilakukan pada tahun 2022 pula, tahun depan. Okey, jadi tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan iaitu borang BE adalah pada 30 April, manakala individu yang menjalankan perniagaan pula yang melibatkan borang B adalah pada tarikh 30 Jun pada setiap tahun. Okey, jadi langkah yang kedua pula adalah kita akan simpan rekod tersebut. Okay, jadi semua dokumen seperti borang dan risit-risit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Jadi semua dokumen kita termasuklah borang dan risit-risit asal perlu kita simpan sekurang-kurangnya 7 tahun. 7 tahun kita perlu menyimpan risit-risit ini. Okey, yang ketiga adalah bayar. Kita akan melakukan pembayaran. Pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan PCB. Jadi itu adalah bagaimana sistem taksiran sendiri itu dijalankan. Okey, jadi kesan kita tak bayar cukai pendapatan ini. Okey, kesan pengelakan cukai. Okey, situasi yang pertama ini adalah tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Jadi situasi ini seseorang itu boleh didenda RM200 hingga RM20 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan ini adalah jatuh dekat perundangan Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 Seksyen 1121. Okey, yang kedua pula adalah situasi di mana tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP.
Okey, hukuman dia boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor, dan ini jatuh dekat Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 Seksyen 1131A. Itu untuk situasi yang kedua. Okey, yang ketiga pula adalah situasi di mana kita memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain, di mana kita boleh didenda dengan RM1,000 hingga RM10,000 dengan penalti 200% atas cukai terkurang lapor, dan jatuh dekat Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 Seksyen 1131B. Dan situasi yang terakhir, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, di mana kita boleh didenda sebanyak RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor, di mana jatuh dekat akta yang sama, Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 Seksyen 1141. Jadi ini adalah kesan kita tidak membayar cukai, kesan kita mengelak pembayaran cukai, di mana kita boleh didenda wang ringgit dan juga boleh dipenjara. Jadi betapa pentingnya kalau kita merupakan seorang individu yang bergaji ataupun seseorang yang memiliki syarikat ataupun mana-mana agensi. Jadi kita perlulah menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk membayar cukai. Okey, seterusnya kita akan tengok cukai jalan pula. Okey, cukai jalan ini dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Jadi seseorang pemandu khususnya yang mempunyai lesen, sudah ada lesen tetapi tak semestinya sudah ada lesen tu kamu tak perlu bayar apa-apa. Kita perlu bayar juga cukai jalan. Okey, jadi pemilik kenderaan ini dia perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Jadi tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan, iaitu lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Jadi ini contoh dia, sebenarnya kamu tahulah cukai jalan ini seperti apa. Bagi yang ada motosikal, bagi yang ada kereta tu memang sudah biasalah dengan pembayaran cukai jalan ini. Okey, jadi kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan pula, iaitu JPJ, untuk mengaktif balik cukai jalan. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Dan jika berdegil, nanti akan kena denda lah, kena saman lah maksud dia. Okay, jadi pihak yang mengutip cukai jalan ini semestinya adalah Jabatan Pengangkutan Jalan, iaitu JPJ. Okay, kesan pengelakan cukai. Situasi dia, menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah. Kamu boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000, di mana jatuh di dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 Seksyen 23
dalam kurungan 1. Jadi kena berhati-hatilah, khususnya bagi yang tak ada lesen, kemudian yang tidak menggunakan cukai jalan yang sudah luput. Jadi itu berbahaya kepada kamu sebab kalau ditahan oleh JPJ ini ataupun mana-mana polis trafik, kamu akan dikenakan denda yang tidak melebihi RM2,000. Okey, seterusnya adalah cukai pintu. Cukai pintu pula. Tadi kita dah tengok cukai pendapatan, cukai jalan. Sekarang kita tengok cukai pintu. Cukai pintu ini merupakan cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, iaitu rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Jadi cukai pintu ini adalah cukai yang dikenakan kepada mana-mana individu ataupun mana-mana agensi yang memiliki aset mereka, khususnya rumah kediaman, bangunan, tanah kosong dan banyak lagi lah. Jadi siapa yang mengutip cukai pintu ini? Pihak yang mengutip cukai pintu ini adalah pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Pembandaran ataupun Majlis Daerah. Kalau dekat Sepauh ini, Majlis Daerah Sepauh lah yang akan mengutip cukai pintu. Jadi kesan pengelakan cukai ini ada dua. Yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan ataupun dalam erti kata yang lain, tunggakan. Jadi tindakan dia adalah notis dalam borang E akan dikeluarkan. Jadi akan dikeluarkan notis notis supaya kamu membayar tunggakan tersebut. Belum lagi keluar waran tahanan, tapi dia akan keluarkan notis terlebih dahulu kalau tidak dapat membayar di dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan ini jatuh di dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Seksyen 147 dan 148. Yang kedua, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Jadi selepas notis ini tadi diserahkan, kemudian dalam tempoh 15 hari, seorang individu itu dia still tak dapat nak bayar dalam tempoh 15 hari, maka waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Jadi kalau dalam tempoh 15 hari itu seseorang itu tidak dapat membayar tunggakan tersebut, akan dikeluarkan waran tahanan, di mana waran tahanan ini membolehkan kerajaan untuk menyita sesuatu aset kita, dan ini jatuh dekat Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Seksyen 147 dan 148. Di sini ada sedikit info mengenai waran tanah. Jadi waran tahanan. Waran tahanan ini ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Seterusnya kita ada cukai tanah. Jadi cukai tanah ini merupakan cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Jadi dikenakan kepada tiga pemilik inilah. Yang pertama adalah pemilik tanah pertanian, pemilik tanah perusahaan dan pemilik tanah bangunan. Dan cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Dan siapa yang mengutip? Pihak yang mengutip dia adalah pihak berkuasa negeri, iaitu Pejabat Tanah dan Galian. Jadi kesan pengelakan cukai ini. Yang pertama,
bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan. Dan ini adalah di dalam Perundangan Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Jadi kalau kita tak bayar cukai tersebut di dalam tempoh yang telah ditetapkan, jadi pihak pejabat tanah galian ini akan mengeluarkan notis tuntutan dalam borang 6A. Dan notis tuntutan dalam borang 6A ini akan menggesa kita untuk membayar cukai tersebutlah. Dan jika masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan, tanah boleh dirampas atau dilucutkan hak. Jadi ini jatuh di dalam Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Okey, seterusnya adalah cukai jualan perkhidmatan. Okay, jadi cukai jualan perkhidmatan, dia mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018 yang terdiri daripada dua jenis, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan ini dia merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Manakala cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Jadi pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Manakala pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Okey, dan pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Okey, jadi kesan pengelakan cukai ini. Yang pertama, situasi di mana kita sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Ada dua hukuman dia. Yang pertama, kesalahan pertama dia adalah boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi kalau bayangkan kalau cukai jualan tersebut RM10,000 kemudian didarab 10 kali ganda. Bayangkan berapa jumlah sebanyak itulah yang kena dibayar oleh sebuah agensi itu kalau dia tidak membayar cukai jualan ini. Okey, hukuman yang kedua pula, kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Dan dua-dua hukuman ini jatuh pada Perundangan Akta Cukai Jualan 2018 dalam kurungan Akta 806 Seksyen 86 dalam kurungan 1 dan 86 dalam kurungan 2. Okey, situasi yang kedua pula adalah amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Jadi di sini hukuman dia boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Dan yang terakhir, situasi yang terakhir adalah pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Jadi di sini seseorang itu boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
Jadi itu adalah kesan pengelakan cukai bagi cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, jadi untuk latihan yang kedua pula, untuk latih kendiri 4.1B. 4.1B. Sekejap muka surat 103 dalam buku teks kamu. Muka surat 103 dalam buku teks. Di mana yang pertama soalan dia kamu perlu jelaskan maksud cukai pintu. Tadi saya dah terangkan apa itu cukai pintu. Kemudian nombor 2 ni diberikan situasi dan kemudian kamu kena huraikanlah kesan daripada situasi tersebut. Nombor 3, huraikan pihak yang perlu berdaftar di bawah Akta Cukai Jualan. Jadi saya dah terangkan mengenai Akta Cukai Jualan. Okey, yang keempat, kamu kena nyatakan perbezaan antara cukai tanah dan cukai pintu. Yang ini pun sudah dinyatakan tadi. Dan yang kelima, kesan jika seseorang sengaja mengelakkan cukai pendapatan. Ini pun sudah diterangkan tadi. Okey, jadi untuk jawapan ini kamu boleh rujuk buku teks dan nota yang saya akan bagi ini. Jadi kamu boleh rujuklah. Dan untuk PDPR yang seterusnya kita akan belajar, saya akan buat video menjelaskan satu persatu jawapan bagi setiap soalan yang saya beri pada hari ini. Okey, itu sahaja PDPR kita pada hari ini dan terima kasihlah kepada semua yang menonton video ini.